أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu di antara bulan Isyak dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi dan diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Smaid, yang mana kita masih dalam perbincangan pada alamin, yakni dosa yang ke-8, derhaka kedua ibu bapa. Ini bermaksud menderhakai ibu bapa adalah merupakan satu dosa besar, yang mana dalam perbincangan yang lepas kita ada membacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 dan juga surah Luqman ayat 14. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah ini, surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 dan juga surah Luqman ayat 14 berkenaan dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa pada ayat yang 23 surah Al-Isra dan juga bersyukur kepada kedua ibu bapa pada surah Luqman ayat 14 dan sambungannya pada muka surat 80. Maka ketahuilah bahawa bagaimana Allah Ta'ala telah menghubungkan ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa itu dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Tentulah itu menunjukkan perihal pentingnya, yang mana di dalam dua-dua surah ini, sama ada surah Al-Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan akan ketaatan kepada Allah dan juga berterima kasih ataupun kesyukuran kepada Allah, dan digabungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan juga berterima kasih kepada kedua ibu bapa, yang bermaksud beribadah kepada ataupun juga menggabungkan sesuatu dengan berterima kasih kepada Allah, bermakna sesuatu yang digabungkan itu adalah sesuatu yang amat penting untuk kita perhatikan dan untuk kita mengambil pengajaran daripadanya, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang lepas Allah Ta'ala gabungkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang bermaksud dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu janganlah menyembah kecuali Dia, yakni Allah, dan adalah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu.
Di mana dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita jangan menyembah selain daripada Allah dan digabungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala bergabungkan dengan anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, yang bermaksud hendaklah kamu bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah, dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepadaku nanti kamu akan kembali. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersyukur, yakni berterima kasih kepada Allah. Dan juga disusuli dengan digabungkan waliwalidayka ilayyal masir, dan juga berterima kasih kepada kedua ibu bapamu, dan kepada Allah lah kesemua kita akan dikembalikan. Yani gabungan itu apabila digabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah yang digabungkan itu amat disuruh oleh Allah untuk kita perhatikan, ataupun ianya adalah amat penting. Dalam pada itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu pula mengatakan 3 ayat Al-Quran telah diturunkan dengan 3 macam perkara yang mengiringinya, sehingga tidak akan diterima yang satu perkara kecuali setelah diperhubungkannya dengan lainnya, yaitu ayat yang pertama berbunyi. Kata Ibn Abbas adalah merupakan sahabat yang muda, sahabat yang junior. Walaupun sebegitu diberi kepahaman di dalam agama, barakah daripada doa Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW mendoakan kepada Ibn Abbas di atas dadanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Di mana doanya bermaksud lebih kurang, wahai Tuhanku, yakni berilah kepahaman kepada dia, kepada Ibn Abbas, kepahaman di dalam tafsir Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu, Allahumma faqihu fid din, yakni beri kepahaman dia tentang agama, tentang hukum hakam. Wa 'allimhu ta'wil, dan juga berilah dia ilmu tentang ta'wil, mana ilmu tafsir, yang mana dengan barakah daripada doa Nabi SAW. Ibn Abbas memang jadi ulama daripada kalangan sahabat yang amat mahir dalam belok hukum agama, dan juga amat mahir di dalam bidang tafsir Al-Quran. Sehingga kata-kata yang dinukilkan daripada Ibn Abbas diambil kira oleh para ulama. Dia adalah merupakan ulama yang diperakui oleh para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas? Ibn Abbas kata 3 ayat Al-Quran telah diturunkan dengan 3 macam perkara yang mengiringinya. Ada 3 ayat Al-Quran, yakni ayat itu diiringi oleh sesuatu yang lain. Ada 3 ayat Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Ibn Abbas dia adalah merupakan ulama tafsir yang hebat. Dia membuka madrasah tafsir ini di Makkah. Kalau datang pergi ke Mekah, di mana kubur Ibn Abbas dia terbukit itu kita pergi. Saya pergi, saya tak ingat dah. Taif. Kubur Ibn Abbas di Taif. Di Taif. Ada satu masjid putih di sana di Taif, kubur Ibn Abbas. Dan di antara ulama Nusantara Melayu yang dikuburkan dekat dengan kubur Ibn Abbas adalah Syekh Daud Qatani. Jadi maknanya keilmuan Syekh Daud Qatani itu diperakui oleh pemerintah dahulu, yakni pemerintah kerajaan Utsmaniyah, dan dikuburkan bersebelahan dengan kubur Ibn Abbas. Mana bukan jalan-jalan ulama lah, dikuburkan dengan sebelah sahabat Rasulullah SAW di Taif. Kalau pergi ke Mekah, kalau pergi ke Taif lebih kurang 80 km daripada bandar Makkah, naik bas. Kalau musim kaktus, banyak kaktus, boleh makan buah kaktus. Jadi apa kata Ibn Abbas? Sehingga tidak akan diterima yang satu perkara kecuali setelah diperhubungkannya dengan yang
lainnya, iaitu ayat yang pertama berbunyi Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ayat pertama yang bermaksud surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud taatilah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Masuk Rasul di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat kepada bentuk pattern tulisannya, ada pattern hurufnya Ar-Rasul, ada waw di situ makna satu mufrad. Yang ini maknanya Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada waw di situ menunjukkan sebagai jamak Rasul. Rasul saja maknanya Rasul-Rasul. Apa maksudnya? Ini berarti bahawa orang yang taat kepada ajaran Allah tetapi tidak mau taat kepada ajaran Rasulullah SAW, maka semua amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam ayat ini Allah Taala gabungkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila satu orang yang taat kepada Allah sahaja tetapi dia tidak mahu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud yang pertama itu akan diterima oleh Allah ataupun dikira sah yang pertama, apabila yang kedua itu kita iringinya. Mana suruhan yang pertama mesti juga diikuti dengan suruhan yang kedua. Bermaksud dua perkara ini tidak boleh wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah An-Nisa ayat 77. Yang bermaksud dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat, yakni orang yang salat dan tidak mahu keluarkan zakat, maka amalnya tidak akan dapat diterima. Dan ayat yang kedua pula digabungkan di antara suruhan untuk mendirikan salat dan juga suruhan untuk mengeluarkan zakat, yang bermaksud seseorang yang tidak berzakat, di mana salatnya juga tidak akan diterima oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang menggabungkan di antara suruhan salat dan suruhan zakat. Sesiapa yang mengingkari akan tuntutan untuk berzakat walaupun dia bersalat, di mana sesungguhnya dia mengingkari akan perintah Allah. Satu daripada perintah Allah yang digabungkan ini dipinggirkan ataupun dinafikan, yang mana kedua-duanya akan ditolak oleh Allah, yakni solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu gabungan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan yang ketiga pula, manakala ayat yang ketiga pula iaitu firman Allah Ta'ala, anishkurli wa liwalidayk, Surah Luqman ayat 14, yang bermaksud hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ayat yang kita sebut awal mukaddimah tadi. Yakni orang yang bersyukur kepada Allah dan tidak mahu bersyukur kepada kedua ibu bapanya, maka amalnya tidak dapat diterima juga. Kerana itu Nabi SAW bersabda, begitu juga seseorang yang tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapanya. Dia berterima kasih kepada Allah tetapi tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapa, bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak terima kasih dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala suruh seseorang itu berterima kasih kepada Allah, dan juga di samping yang sama wajib bagi dia berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Hanya kata dipinggirkan yang berikutnya, di mana walaupun dia taat kepada suruhan yang pertama yang syukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syukur itu. Itu maksudnya setiap ayat suruhan digabungkan antara dua itu hendaklah disempurnakan kedua-duanya. Anda kata dipinggirkan satu daripadanya, yang satu lagi kita taat, di mana ketaatan yang satu itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu suruhan Allah. Apabila Allah Ta'ala gabungkan kedua-duanya, bermakna ianya adalah amat penting. Keseluruhan Al-Quran itu penting. Kita wajib beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran.
walaupun sebegitu di antara penting-penting ayat Al-Quran itu ada jumlah-jumlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan demi kepentingannya. Ini bermaksud kalau kita menolak satu ayat daripada Al-Quran sudah kufur kepada Allah. Itu satu perkara dengan Al-Quran itu. Walaupun dia ayat mutasyabihah yang ada samar maksudnya, tapi menerima, mengimani ayat mutasyabihah itu adalah wajib. Sama ada cara dipahami secara takwil ataupun dipahami secara takwid. Yang pentingnya kita mengimani ayat-ayat Al-Quran walaupun dia ayat mutasyabihah. Tapi nak faham ayat mutasyabihah itu sama ada dengan cara takwil ataupun dengan cara takwil. Begitu juga dengan ayat yang lain, kita terima, imani. Walaupun segitu, dalam ayat-ayat itu Allah Ta'ala gabungkan di antara dua perkara. Jadi dua perkara itu menunjukkan dia adalah sesuatu yang amat penting untuk kita patuhi ataupun untuk kita taati. Di mana ayat ini pula disokong oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ridallahi fi ridal walidaini wa sakhtullahi fi sakhatil walidaini, riwayat Tirmizi. Yang bermaksud keredaan Allah pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua ibu bapa. Hadis ini menjelaskan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Luqman ayat 14, anishkur li wa liwalidayk. Yang bermaksud adalah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ayat itu ditafsirkan ataupun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak faham, di mana Nabi SAW bersabda bermaksud kerelaan Allah pada kerelaan kedua ibu bapa, ataupun kerelaan Allah bergantung kepada keredaan kepada kedua ibu bapa. Dan juga kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Apabila ibu bapa tidak redha kepada seseorang anak, di mana Allah Ta'ala tidak redha kepadanya, masuk redha ataupun tidak redha ini dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syarak. Memang sesuatu yang bertentangan dengan syarak, kalau ibu bapa tidak redha, yang itu tidak menjadi kemurkaan Allah. Sebab kita tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara untuk kita maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah, itu jelas. Jadi kalau kedua ibu bapa suruh kita melakukan perkara maksiat kepada Allah, yang itu tidak boleh ikut. Tapi kalaulah ibu bapa itu tidak menyuruh kita ni melakukan maksiat kepada Allah, tapi dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak dikira maksiat apabila ibu bapa suruh. Contohnya ibu bapa nak makan sesuatu makanan yang halal, tapi kita membangkang, di mana membangkang akan kehendak yang harus ibu bapa itu boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Benda yang harus saja. Jadi kerana itulah biarlah kita ni duduk di dalam keredaan ibu bapa. Bagi mereka yang masih ada ibu ayah, duduklah di dalam keredaan ibu bapa. Walaupun setengah-setengah keadaan perkara itu tidak serasi, tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, selagi perkara itu tidak bertentang dengan syarak, ikutlah, patuhlah, agar keredaan ibu bapa itulah yang penting untuk kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang harus, dalam perkara yang wajib, itu tidak boleh nafikanlah. Kalau ibu bapa suruh sembahyang, bukan setakat suruhan ibu ayah, tetapi suruhan Allah. Dalam perkara-perkara yang harus, kita sebut di sini perkara-perkara yang harus untuk kita taati. Cuba usahalah untuk kita sempurnakan, tunaikan hajat mereka, di mana hajat mereka itu boleh membawa kepada keredaan Allah apabila kita turuti. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hendak kita, tetapi kita bantah. Kita bantah apabila ibu ayah memberi pandangan, kita bantah sebab tak sesuai dengan kita, yang boleh menyebabkan mereka kecil hati, di mana kita membawa kepada kemurkaan Allah. Benda yang harus.
Jadi macam-macam lah benda yang harus. Kita nak sarapan pagi, ibu ayah kata nak sarapan nasi belau. Kita kata makan macam canai lah, lama tak pergi canai. Dia pun dengar cakap kita, tapi dalam hati dia tak suka, sebab dia dah memberi pandangan. Jadi takut perkara itu membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berkenaan dengan makan saja, tetapi menyebabkan kecil hati ibu ayah. Apa salahnya kalau kita dengar cakap dia? Bukan dia hari-hari nak makan itu saja. Sehingga ibu ayah kita terguris hati. Nak makan nasi belau, lauk tempe je dibanting contohnya. Ada kedai tempe pagi-pagi kan. Jadi nak makan yang sedap, kita kata nak sedap lah tempe, makan roti canai pula. Kita tu bagaimana tuan-tuan? Itu boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahumā uffin. Jangan kamu kata kepada keduanya pun tak boleh, bantah. Itulah, sementara sesiapa yang masih ada ibu ayah, buat baiklah sehingga mereka tu redha kepada kita. Redha ibu ayah, redha Allah. Melainkan dalam perkara yang maksiat kita tidak boleh patuh. Satu orang yang masuk Islam, ibu ayahnya kafir, di mana ibu ayahnya suruh dia masuk kafir balik, tidak boleh itu. Sebab apa? Tidak boleh kita melakukan maksiat kepada Allah. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Tak boleh yang tu dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Tapi dalam perkara tidak bawa maksiat kepada Allah, dalam perkara harus sahaja dalam hidup kita ni, ikut sajalah. Sebab mereka pun kadang-kadang tak lama dalam hidup dengan kita. Mungkin tak sehari dua ataupun tidak berapa lama lagi mereka akan meninggalkan kita. Dan anda kata ibu ayah kita ni menadah tangan untuk doa agar kita ni berkah hidup, bermakna Allah Subhanahu wa taala makbul doa ibu ayah. Dan perkara lain juga, janganlah ibu ayah ni walaupun terguris hati pun tidak redha kepada anak. Itu bahaya juga. Dia terguris hati, dia tidak redha kepada anak. Di manalah membawa kemurkaan Allah. Banyak-banyaklah kita maafkan anak kita. Kalau tidak, mereka tidak akan hidup bahagia. Mereka tidak akan mendapat keredaan Allah. Kalau tidak, mereka... Sebab anak ni macam-macam beragam. Ada yang patuh kepada kita dan ada yang tidak patuh. Yang patuh tu, itulah rezeki kita. Yang tidak patuh pun rezeki kita sebagai ujian kepada kita. Nak uji kita bagaimana kita ni nak hadapi perkara itu. Sebab anak, harta tu ujian. Di mana Allah Ta'ala sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ujian nak tengok kita tu bagaimana. Jadi satu sudutnya anak kepada ayah, yang ni kena patuh. Dan juga satu sudut yang lain, ayah kepada anak, ibu kepada anak, maknanya kena banyak memaafkan. Kalau tidak, mereka akan hidup dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak nak di hari akhirat besok, kalau masalah dengan anak kita pun bermasalah di hari akhirat besok, nak kita naik mahkamah Allah dengan sebab urusan anak kita. Jadi lama masa di mahsyar. Sedangkan kita ni di mahsyar dah cukup lama masanya, di dalam kubur pun sudah cukup lama. Dah penat dah kita dalam kubur, dah penat kita di mahsyar, kita nak masuk syurga Allah. Tiba-tiba anda kata ada urusan dengan anak yang tertangguh, di mana kita akan ke mahkamah Allah dalam masa yang cukup lama. Dengan sebab itu kita tidak nak. Kita nak masuk syurga Allah cepat-cepat. Perkara yang remeh-temeh itu kita tidak nak fikir. Dah penat kan duduk kat kubur tak tahu berapa ribu tahun. Di mahsyar pula tak tahu berapa ribu tahun. Dalam keadaan tidak ada sehelai pakaian pun, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berkhitan. Di mana kita nak masuk dalam syurga Allah, agama Allah di mahsyar, semakin lama kita daripada Ibnu Amr
daripada Ibnu Amru radhiyallahu anhu bahawa dia mengatakan ada seorang lelaki telah datang meminta keizinan Nabi SAW untuk melaksanakan jihad bersama-sama dengan Nabi. Lalu beliau bertanya, apakah kedua ibu bapamu masih hidup? Orang itu menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, berbakti kepada keduanya itulah menjadi jihadmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Amru radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan ada seorang laki-laki datang meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad bersama, sama ada dengan dirinya dan hartanya, mana adalah dia dalam keadaan yang pahala yang besar. Anda kata dia gugur syahid, digugur di medan perang, di mana dia akan terjumlah daripada kalangan orang yang syahid, syuhada. Kan ada 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut agar kita bertemankan mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 golongan nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang benar dalam agama, was-siddiqin wasyuhada, orang mati syahid, was-salihin, dan juga orang-orang yang saleh. Itulah patut kita jadikan contoh dan teman, mana orang yang mati syahid dengan sebab mempertahankan agama tu, dia akan dapat pahala yang besar. Dia akan mendapat rezeki berterusan pahalanya walaupun dia sudah mati. Walaupun sebegitu, dalam keadaan ini Nabi SAW tanya kepada dia, apa kamu masih ada ibu bapa? Masih hidupkah ibu bapa kamu? Orang itu menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, berbaktilah kepada keduanya itu menjadi jihadmu. Maknanya Nabi kata, baliklah, jaga ibu ayahmu, itu jihad kepadamu, pahala besar menjaga mereka ni. Sedangkan mempertahankan agama itu adalah besar pahala. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan Islam, mempertahankan 2 kalimah syahadat, mempertahankan syiar agama, dia mati dengan sebab itu, pahalanya besar, mati syahid. Walaupun sebegitu Nabi SAW kata, baliklah, kalau kamu ada ibu ayah, baliklah, di mana itu jihad bagimu. Tengok bagaimana pentingnya menjaga ibu ayah. Cuba anda lihat betapa pentingnya taat kepada kedua ibu bapa itu, dan besarnya keutamaan bagi orang yang berkhidmat kepada mereka. Kerana itulah sebaik-baik khidmat yang dapat dibuat oleh manusia. Yang ini berkhidmat kepada kedua ibu bapa itu adalah merupakan satu keutamaan, dan khidmat yang mampu dibuat oleh manusia, khidmat yang berkemampuan, di mana wajib untuk kita nafkah. Dalam bab nafkah, nafkah ni ada 2. Satu nafkah usul dan satu nafkah furu'. Di samping nafkah kepada diri sendiri, yang kita kata 3 lah nafkah. Nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua nafkah kepada usul. Nafkah kepada usulnya apa? Ibu ayah dan ke atas dipanggil sebagai usul, pokok kepada orang yang kita wajib beri nafkah apabila mereka tidak mampu untuk menafkahi hidup mereka. Yang kedua nafkah kepada furu', yang ini cabang. Siapa isteri, anak dan ke bawah tu ada nafkah kepada furu', yang mana 3 golongan termasuk diri kita sendiri. Kenapa kita bekerja? Kerana untuk memberi nafkah kepada mereka, menafkah diri kita sendiri. Dan kerana kalau kita lihat orang yang di bawah nafkah kita, tidak sah kita beri zakat. Kita beri zakat kepada ibu ayah kita, tidak sah. Dan sebab mereka tu orang yang patut kita beri nafkah, tidak sah zakat kita beri kepada orang yang wajib kita nafkahkan. Tidak sah zakat kita kepada isteri, tidak sah kepada anak-anak, tidak sah zakat diberi kepada ibu ayah, sebab mereka itu orang yang wajib kita beri nafkah. Adik-beradik bukan di bawah nafkah kita. Kalau kita beri zakat kepada mereka sah. Itu nak faham. Di mana maknanya hubungan ibu ayah itu amat rapat, sehingga dalam perkara nafkah juga adalah kewajipan. Melainkan mereka sudah kaya, mereka sudah mampu. Walaupun segitu, untuk menjaga hati mereka, berilah juga kepada mereka. Contohnya ibu ayah kita kaya sangat, tak perlulah duit kita, tapi kita beri kepada mereka itu sesungguhnya satu kegembiraan. Dia tahu kita ni taklah kaya macam mereka. Kita beri juga sedikit wang, Mak ayah duit ni saya tak beri tak banyak, tapi nak bagi juga, sebab mengenangkan jasa mak ayah, saya percaya mereka akan
meniti air mata sebab kita ni cuba untuk buat baik kepada mereka walaupun dia kaya. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyrak billah wa 'uququl walidaini rawi syaikhan." Ia bermaksud, maukah kamu aku tunjukkan tentang dosa-dosa yang paling besar itu, iaitu syirik, yang menyekutukan sesuatu dengan Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau sebut sebagai syaikhan, syekh hadis, syaikhan dua syekh, maknanya Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita ulang maksudnya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Mahukah kamu aku tunjukkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Nakkah aku ceritakan kepada kamu, wahai sahabatku, dosa-dosa yang besar?" Sahabat mesti kata nak. Iaitu apa? Iaitu syirik, menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu dosa besar. Yang kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Jelas di sini gabungan di antara mentauhidkan Allah dan juga kepatuhan kepada kedua ibu bapa. Jadi dalam rangkap yang sama, di antara menjaga ketauhidan kepada Allah dan juga di dalam berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka perhatikanlah betapa Allah Ta'ala telah mengikat hubungan antara berbuat jahat kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepadanya, iaitu dosanya sama-sama besar. Jadi kata pengarang, perhatikanlah, tengoklah sungguh-sungguh di antara menyekutukan Allah dan juga berbuat jahat kepada kedua ibu bapa, dua-duanya adalah dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala letak sebaris, Nabi SAW meletak sebaris di dalam kesalahan dosa besar, di antara syirik kepada Allah dan juga kesalahan kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Besar sungguh. Jadi dia adalah sesuatu yang amat besar. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqan wala mannan wala mudminu khamr." Rawi syaikhan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila disebut syaikhan, syekh hadis maknanya dua syekh hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud tidak akan memasuki syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Alhamdulillah, tak masuk syurga orang derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang tak masuk syurga ni sebab apa? Satu daripadanya syirik kepada Allah, tak masuk syurga. Dan yang keduanya, tak masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang yang syirik kepada Allah, kita ulang, tak masuk syurga. Sembah selain daripada Allah, tak akan masuk syurga, jadi kafir, syirik. Dan tak masuk syurga juga, la yadkhulul jannah 'aqan. Ini orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Tengok. Dan orang yang suka menunjuk-nunjuk, dan orang yang kecanduan minuman keras, dan juga orang-orang yang tunjuk-tunjuk pemberian dia, tunjuk-tunjuk di dalam sedekah dia, riak di dalam pemberian dia. Riak itu maknanya menunjuk-nunjuk. Di mana di antara syirik khafi, yakni riak. Riak itu adalah syirik khafi, syirik yang kita tidak nampak, tapi dia adalah riak. Sama ada riak di dalam pemberian sedekah ataupun riak dalam ibadah-ibadah yang lain. Seseorang yang menunjuk-nunjuk di dalam pemberiannya, riak dalam pemberiannya, dia tidak akan masuk syurga. Begitu juga orang yang kecanduan minuman keras, orang yang dia mabuk ataupun dia ni ketagih minum arak ataupun minuman keras. Azan.
sikit insya-Allah. Dalam hadis lain juga disebut, "Law 'alimallahu syai'an adna minal ufil lanaha 'anhu, wal ya'malil 'aqu ma syaa'a an ya'mal, fala yadkhulul jannah, wal ya'malil barru ma syaa'a an ya'mal, fala yadkhulun nar." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang bermaksud jika Allah tahu tentang sesuatu dosa yang lebih rendah daripada mengucap kepada kedua ibu bapa, maka sudah tentu dia akan melarangnya. Maka orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa itu boleh buat apa saja hendak dibuatnya, namun dia tidak akan memasuki syurga. Begitu pula orang yang mentaati kedua ibu bapanya boleh lakukan apa saja, maka dia tetap tidak akan memasuki neraka. Jika, perkataan jika ni maknanya akal lah. Jika maksud apa di sini, "Lau 'alimallahu syai'an adna min ufil lan naha'anhu." Jika, perkataan jika tu akal. Sebab akal kita ni akan memikirkan jika. Maksud apa di sini? Disebutkan dalam hadis ini, jika tu mana akal kita. Allah Ta'ala tak ada jika. Kita tak boleh kata jika kepada Allah, sebab Allah Ta'ala setiap yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki itu adalah muktamad, tak ada perkataan jika. Jika tu akal kita. Contohnya dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Jika Tuhan tu banyak di langit dan Tuhan tu banyak di bumi, nescayalah akan jadi rosak binasa. Tapi bukan realiti. Tuhan banyak ni bukan realiti. Begitu juga dalam hadis ini. Jika Allah tahu, jadi tak mungkin Allah Ta'ala tak tahu. Jika nak ajak kita fikir, jangan sehingga kita salah faham Allah Ta'ala tu dia tak tahu. Dia tahu, cuma ajak kita fikir. Jika Allah tahu tentang sesuatu dosa yang lebih rendah daripada mengucapkan kepada kedua ibu bapa, kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pada taqul lahuma uffin, jangan kamu kata kepada keduanya mana paling rendah. Dosa yang paling rendah kita sebut kepada ibu bapa ataupun di mana dalam hadis kata, andai kata Allah Ta'ala itu tahu ada yang lebih rendah lagi perkataan yang membawa dosa kepada ibu bapa, dan saya Allah Ta'ala akan sebut. Tapi jika tu tak ada lah di sisi Allah. Akal kita, kalau kita fikir, ada tak lagi perkataan yang lebih rendah daripada itu? Contohnya ibu kita kata, "Tolong pergi ke kedai beli beras." Tu paling rendah. Ada tak lagi lebih rendah daripada jika? Perkataan bangkangan lebih rendah daripada itu. Ada tak lagi? Sekiranya Ustaz? Sekiranya sama. Dalam bahasa Arab, lau kana tu adalah merupakan sama. Lau tu maksud sekira ataupun jika tu sama. Sebab biasanya kalau lau lepas tu ada kana, ada isim kana, habis ini tidak sebut. Jadi lau tu menunjukkan sekiranya ataupun jika. Maknanya andai katalah Allah Ta'ala tahu sesuatu yang lebih rendah daripada itu, ada tak perkataan yang lebih rendah daripada bangkangan kepada kedua ibu bapa? Tak mungkin ada lah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu, maknanya dia guna perkataan sekiranya, nak tunjukkan kepada kita dah tak ada lagi lah perkataan yang paling minimal. Susu ni nak minum susu, ada lagi yang lebih rendah daripada situ. Maka sudah tentu dia akan melarangnya. Maka orang yang derhaka, ini kita nak ambil, maka orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa boleh buat apa saja yang tak dibuatnya, namun dia tetap tidak akan memasuki syurga. Seorang yang derhaka kepada dua ibu ayahnya, buatlah apa saja kederhakaan, tapi tetap dia tak akan masuk syurga. Di Nabi sebut ni SAW. Begitu juga orang yang mentaati kedua ibu bapanya boleh lakukan apa saja bentuk ketaatan, kepatuhan, maka dia tetap tidak akan memasuki neraka Allah. Jadi dua golongan. Kalau orang tu nak derhaka kepada kedua ibu ayahnya, na'udzubillah, buatlah derhaka, sederhaka-derhakanya, tetap dia tidak akan masuk syurga Allah. Stop itu. Dan seseorang yang buat taat kepada kedua ibu bapanya, yang pertama sederhaka, yang kedua buat taat kepada kedua ibu bapanya dengan cara macam mana pun yang disukai oleh kedua ibu bapa, menunjukkan ketaatan kepada mereka,
tetap dia tidak akan masuk neraka. Itu bezanya. Siapa yang derhaka kepada ibu ayah, tetap dia tidak akan masuk syurga. Sesiapa yang taat kepada kedua ibu ayah, tetap dia tidak akan masuk neraka. Faham tak dua keadaan itu? Jangan tak faham tak. Sabda Nabi SAW lagi, wallahu a'lam, panjang lagi. Hadisnya berkisar kepada peringatan-peringatan yang sama. Jadi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Agak panjang perbahasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.